وفي الممات عفوك وفي القبور عفوك وعند تطير السهف عفوك وعند ممر على الصراط عفوك وفي الجنة عفوك. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan Ramadan yang masih terbaki, kami mengharapkan pengampunan untuk kami sewaktu kami hidup, pengampunan untuk kami sewaktu kami mati. Amin ya Rabbal Alamin. Pengampunan untuk kami sewaktu kami dibawa ke dalam kubur, pengampunan sewaktu kami diberi catatan amalan, pengampunan sewaktu kami dihisap, pengampunan sewaktu kami dibawa di atas titian sirat, seterusnya pengampunan sekalipun kami telah dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamd wa ilaika mushtaka wa anta musta'an wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum la yarji'un. Tuan Imam dan seluruh ahli dan kuasa masjid, muslimin muslimat yang rahmati Allah. Jadi alhamdulillah, saya balik daripada Mekah naik kapal terbang Saudi. Selalu saya suka naik kapal terbang Qatar kerana layanan dia seronok, dia ra'i. Tapi Ramadan ni saya pilih Saudi, ada hikmah. Kerana kawan-kawan yang naik kapal terbang Qatar banyak tersadai di airport. Kawan-kawan daripada Sungai Petani, Laguna Merbuk. Suasana hiba sedih menyebelungi Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Perangai 2-3 buah negara yang mengikut telunjuk Amerika: Saudi, Mesir, Oman, Yaman dan Emirat, mencemarkan kemuliaan kesucian hari baik, bulan baik Ramadan. Sebelum ni Syaban, tuan-tuan, bila datang nisfu Syaban, kita akan dengar hadis Nabi SAW menyebut supaya kita sama-sama berdoa dan Allah tak akan tolak doa melainkan orang yang suka berkelahi dan juga putus silaturahim. Apapun alasan yang diberi, kita kena faham bahawa Qatar ini dia melindungi ulama-ulama yang kebanyakannya adalah guru saya di Syria yang lari daripada Syria nak dibunuh, tapi berlindung di Qatar, termasuk Syekh Qardawi. Hari ini tuan-tuan, bukan setakat Syekh Qardawi saja yang dikecam, termasuk Said Qutb dan juga tafsirnya Fidhil Quran yang diterima oleh masyarakat dunia sejak daripada dulu dan dipanggil Asy-Syahid. Tuan-tuan kalau baca saja mukadimah Fidhil Quran, hayatun fi dhilal Quran ni'matun la yudhiquha illa man dhaqaha. Hidup dalam lindungan Quran satu nikmat yang tidak akan dirasai oleh melainkan orang yang pernah merasai. Tuan-tuan dan rahmati Allah, 15 minit, 20 minit saya diminta untuk ulas dalam surah Yasin ayat yang menceritakan orang dahulu dibinasa oleh Allah kerana mereka tak ikut para anbiya yang diutuskan. Kita alhamdulillah, walaupun kita bukan orang Arab, kita hormat Nabi SAW, kita sayang Nabi SAW. Di masjid tuan-tuan malam ni, malam 21, ramai yang duduk di masjid. Tuan-tuan perasan tak perasan, inilah akhlak Nabi SAW. Kaum Nabi Nuh dihancur dengan 44 hari 44 malam hujan turun tak berhenti. Hak hujan daripada atas
bawah rumah mata air, termasuklah tempat yang dibakar roti yang panas tu pun ayat keluar bala bagi kaum Nabi Nuh yang mereka ingkar Nabi mereka. Nabi Hud antara Nabi yang 100% bangsa Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib. Hadramaut daripada Yaman, kaum yang pandai buat binaan bangunan, tapi 7 hari 8 malam mereka dibala dengan ribut kerana mereka mendustai Nabi Hud alaihissalam. Nabi Lut, faja'alnaha 'aliyaha safilaha, kami jadikan hak atas ditunggang balik ke bawah. Kerana kaum Nabi Lut kalau sebut homoseks mereka lah juara, laki dengan laki berkahwin, lesbian, perempuan dengan perempuan berkahwin. Kaum Nabi Lut, lelaki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian lelaki, tauk gelang, pelaga ayam, judi, bersiul, itu adalah sunnah buruk yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Begitulah kaum Nabi Musa, dihancurkan oleh Allah sebab mereka menyebelahi Fir'aun laknatullah. Dan kisah yang paling terbanyak dalam Quran adalah kaum Nabi Musa, disebut kisah yang paling ajaib. Bila kita sebut semua ni tuan-tuan dalam Quran, Al-Quran cukup sinonim dengan Ramadan, sebab Ramadan tarbiyah sepanjang hidup. Di antara tarbiyah yang bersangkutan dengan apa yang kita bincang pada malam ni ada di akhir ayat yang cerita bab Ramadan. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnalah puasa sehingga malam. Malam bermakna maghrib tuan-tuan. Tafsir ni bukan tengok kepada lafaz. Nak tafsir Quran kena ada 15 ilmu. Dengan jadilah macam pok-pok Syiah dan Wahabi, banyaknya pakai otak sendiri. Walaupun berdepan dengan hadis, dia anggap itu saja hadis, hak lain tak dihimpun. Syiah dia buka puasa waktu Isya. Saya dalam pengalaman saya tuan-tuan pernah buka puasa di Sungai Dua, sebuah keluarga yang tak buka puasa maghrib. Bini duk tengok saya, anak-anak kesian puasa tengok saya. Sihat suami kata kami tak buka puasa waktu maghrib, kami buka puasa waktu Isya. Saya faham ni puak Syiah. Kalau tuan-tuan teringin nak buka puasa waktu Isya, ada 9 hari ke 10 hari ke, tuan-tuan masuklah Syiah, nak jadi bodoh. Nabi buka puasa bila jatuh matahari. Kita nak beribadat tuan-tuan ikut Nabi, bukan orang-orang yang jahil. Kata Imam Syafi'i, innallaha la yu'badu al-jahl, Allah tak disembah atas jahil. Baru ni saya sampai di Kuala Lumpur, ada seorang sahabat daripada Mekah. Dia kata ni nak buat macam mana Ustaz 3 hari dah ni baru dia habaq kita. Kawan saya hari pertama umrah, dia cukur rambut habis. Kemudian dah cukur habis dah, umrah yang kedua dah rambut tak ada, dia gunting janggut. Kira macam mana? Saya kata cari mutawif dah mutawif bawa duduk di sana pula. Sebab apa tuan-tuan? Tak ada persediaan ilmu. Sedangkan kita nak ibadat kena ada ilmu tuan-tuan. Kena ada ilmu. Yang kita main tarawih ni kalau tak kena masa tak diterima. Walaupun tarawih tapi kita buat waktu maghrib, tak diterima. Jadi summa atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kamu bergaul sunda, berseronok dengan pasangan kamu, maksudnya dengan isteri, dalam keadaan kamu iktikaf di masjid. Perkataan iktikaf tuan-tuan perkataan biasa, tapi kalau kita renung, inilah tarbiyah yang kita sebut untuk tazkirah malam ni, tarbiyah supaya kita hidup bersama Allah. Bila hang dah masuk masjid, bini hang dekat pun hang jangan duk layan, hang kena layan Allah.
bukan lama mana pun. Saya tuan-tuan datang malam ni, sampai saya suruh iktikaf ni, ada di kalangan tuan-tuan yang tak niat iktikaf. Saya tak rasa pelik, sebab ini pematang Jangguih. Saya dah bawa makcik-makcik, pakcik-pakcik pergi umrah. Saya sebut makcik, ramai main Masjidil Haram, mereka duk nampak tang tawaf. Berapa ramai puluh ribu tak ada niat iktikaf tu. Tengok masjid aja dia excited lah. Mutawif hanya peringat supaya jangan lupa nak doa, baca ayat kursi, Allahumma ftah abwaab rahmatik, ya Allah bukakanlah buat kami pintu rahmatmu. Itu je lah. Tak lagi kira nak tawaf lah. Tak peringat, jangan lupa iktikaf. Kata Imam Tiwari, bodohlah orang yang tak iktikaf. Kerana yang lain ada yang Nabi buat, ada yang Nabi tinggal, tapi iktikaf Nabi tak tinggal sampai Rasulullah wafat. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar pernah ditanya, macam mana kalau orang tidur di masjid kemudian sampai mimpi keluar air mani, sampai mimpi jadi hadap sak. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, orang yang tidur di masjid juga dikira iktikaf. Hebat kan tuan? Sebab apa? Hidup bersama Allah. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah hukum Allah, jangan kamu lampaui. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah terangkan ayat-ayatnya kepada manusia. Siapa ikut pasti dia akan bertakwa. Satu ketika Rasulullah kata kepada Sayyidina Aisyah, Aisyah, kamu kenal kan tu lelaki yang duduk di Raudhah yang sedang iktikaf? Orang baru ya Rasulullah, saya tak kenal. Baru bagi kamu, bagi aku dah lama. Itulah sepupu aku, Abu Sufyan bin Haris. Dia sepupu aku, Aisyah. Dia dulu adalah saudara susu Rasulullah. Sepupu satu hai, menyusu sekali satu hai, rakan semainan. Kalau ikut tuan-tuan, dia awal masuk Islam sebelum Sayyidina Abu Bakar ni, sebab dia rapat dengan Rasulullah. Tapi Allah pilih Sayyidina Abu Bakar. Sewaktu Rasulullah bawa Islam, dia diri cegat depan Nabi tu, dihina Nabi, dihina Islam, dihina Allah. Sebab itu Nabi terasa hati. Tak apalah, Allah ganti dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, sampai dia meninggal pun hari ni orang sebut bagaimana dia dekat dengan Rasulullah. Daripada jauh kalau Rasulullah berjalan, dia akan sebut Aminun Mustafa, manusia terpercaya, manusia terpilih. Bil khair yad'u, dengan kebaikan dia menyuruh orang. Kaddail badri, seumpama bulan purnama, zailuhu zalam, yang mengusir kegelapan. Tapi hampir Rasulullah nak ambil balik Mekah, dia datang untuk menerima Islam daripada Nabi ni, Zainab Abu Sufyan bin Haris. Sebab itu sewaktu Rasulullah diserang hendak dalam peperangan Hunain, peperangan yang menyaksikan harta rampasan perang yang terbanyak. Tuan-tuan bayanglah, boleh rampas dalam peperangan Hunain 24,000 ekor unta. Ni malam ni kalau di masjid kita ni dikeliling 24,000 ekor unta, tak lagi more kadang-kadang unta. Semayang pun tak pun nak kosong. Sebab apa? Tai unta berlembak 24,000 ekor. Kambing saja 40,000. Nabi agih di mana sewaktu balik? Di Ja'ranah. Sebab itu Nabi sebut bagi orang yang pergi ke Ja'ranah, dia berniat nak masuk umrah, dia niat di situ umrah seumpama 5 kali umrah. Kerana di situ 60 para anbiya berniat di situ untuk masuk buat umrah. Hebat tuan. Dalam peperangan Hunain itulah, bila berselerak para sahabat, Nabi hanya tengok sebelah kanan ni yang pegang tengkok kenderaan Nabi SAW, tali tengkok. Siapa datang dia bunuh, siapa datang dia bunuh. Tapi hak sebelah kiri ni lagi cantah, lagi cegah, lagi kita kata tangkah main pedang. Lalu Nabi tengok, siapa ni? Hebat ni main pedang. Tengok-tengok, oh kamu ke? Ketika itulah
Rasulullah mula sayang kepada Sayyidina Abu Sufyan bin Haris. Kata Nabi, Aisyah, dialah ketua pemuda dalam syurga. Tu dia orang tuan. Masuk Islam lewat umur Nabi 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Tapi oleh kerana dia nak duduk dengan Allah, duduk dengan Rasulullah, Rasulullah kata, Aisyah, itulah ketua pemuda dalam syurga. Hak inilah yang kita nak tuan-tuan. Bila sebut termasuk tarbiyah Ramadan, tarbiyah seumur hidup, dan ini akhlak Nabi. Hari ini kita diajak supaya kita sayang dan suka, teringin sangat nak buat sembahyang sunat. Lepas Ramadan pun kita kena teringin. Fardu satu hal lah. Kita teringin nak datang awal ke masjid. Lepas Ramadan pun kita kena teringin. Kita teringin nak bersedekah. Lepas Ramadan pun setakat dia ada, kita kena sedekah. Tambahlah Ramadan tuan-tuan. Tadi saya buat dalam Facebook untuk makcik-makcik Darul Hadis, nak geng umumi. Sebab mereka ni sekali-sekali saya buat tazkirah, sekali-sekali saya buat tazkirah. Selamatkan diri daripada neraka dengan 2 benda, kata Nabi. Yang pertama, bercakap elok. Yang kedua adalah sedekah. Yang penting ikhlas tuan-tuan. Sikit ke banyak tu terpulang tuan-tuan. Dia bukan hukum matematik. Dengan ikhlas ni, kalau sikit Allah bagi banyak. Tanpa ikhlas, banyak pun kosong. Esok kata Nabi, akan dibawa setiap di kalangan kamu ini di depan Allah. Walaisa bainahu wa bainallahi turjuman. Orang lain tak ada, kamu dengan Allah. Kamu tengok belah kanan, amalan baik. Tengok belah kiri, amalan yang buruk. Tengok depan, neraka. Terus Rasulullah sebut, ittaqillah walau bisyiqqit tamrah. Takutlah, ittaqin nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kamu dengan neraka walaupun dengan kamu sedekah sebelah kurma. Tapi kalau kamu tak mampu, bercakaplah baik dengan orang. Jadi semoga kita rahmah daripada Allah tuan-tuan. Cukup noh, sebab kita nak sembahyang ni tazkirah. Paling penting kita lari daripada perangai orang dulu yang lawan Nabi. Kita nak iktikaf. Apa dia iktikaf? Kita nak hidup bersama dengan Allah. Nak hidup bersama dengan Allah. Mula saat ini kita pergilah mana-mana masjid. Awal sekali kita niatlah iktikaf. Pahalanya tuan-tuan, dijauhkan seorang itu bila dia iktikaf daripada neraka seumpama dijauhkan timur dan barat. Pada Allah semampu, pada seluruh yang hadir saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.